Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pasal baru ni, faslun fi ta'rifi tariqil murad bin nusus. Pasal berkenaan dengan ta'rif mana makrifah lah. Cara pengetahuan tentang cara yang dikehendaki oleh nas. Cara memahami nas nanti. Pasal mengenai ta'rif pengenalan tentang cara al-murad bin nas. So, nas tu kadang kita tak tahu makna dia tu apa kan. Dia kehendaki tu apa. Maksudnya kalau ada dua kemungkinan makna, so kita nak pilih macam mana nak berta'amul dengan nas. Apakah pilihan terbaik untuk memahami makna nas? Kalau sekiranya ada kemungkinan yang banyak. Sebab dulu kita dah ada hakikat, ada majas contohnya kan. So kadang-kadang nas tu majas pun boleh, hakikat pun boleh. So di kala macam tu, macam mana kita nak ambil pendirian kita? Mengikut Hanafi lah. I'lam. Ketahuilah. I'lam anna li ma'rifatil murad kan. Bin nususi turuqan. Ketahuilah bahawa ada banyak jalan, turuqan, untuk mengenal maksud nas. Nas yang dimaksud sini ialah ayat Al-Quran lah. Al-Quran wa hadis. So, ada pelbagai muta'addidah. Turuqan muta'addidatan. Yang pertama, sini dia tak banyak bagi, cuma mungkin saya 3 je dia bagi. So, yang pertama, kaedah ni kaedah nak memahami maksud pilihan yang perlu kita pilih, cara yang kita perlu pilih dalam memahami nas. Yang pertama, annal lafza idza kana haqiqatan li ma'nan wa majazan li akhara fal haqiqatu aula. So kalau satu lafaz Al-Quran ataupun hadis, kalau lafaz tu idza kana haqiqatan, hakikat pun boleh makna dia, majaz pun boleh dalam makna yang lain, li akhara, makna-makna lain, ni satu makna, ni satu makna. Lafaz yang sama dalam ayat yang sama tu mengenai hukum yang kita nak istinbat tu, kemungkinan ada dua. Satu Hanafi kata hakikat contohnya, Syafi'i pakai majaz. So bila bertemu macam tu, mana yang lebih aula? Dia kata yang aula pakai hakikat. Sebab hakikat tu yang asal kan. Majaz tu hanyalah pengganti saja. Contoh. Misaluhu. Ma qala ulama'una. Apa yang disebut hukum oleh ulama kita Hanafi, kata dia, masalah furu', al-bintu al-makhluqatu mimma izzina yahrumu ala zani nikahuha. Oleh kerana dia kata lafaz kalau bertembur antara hakikat dengan majaz, maka di sisi Hanafi kalau boleh kita pakai hakikat itu lebih aula. Contohnya dalam masalah kes, kalau sekiranya seorang lelaki berzina dengan seorang perempuan, melahirkan anak. Kemudian lelaki ini dia boleh tak kahwin dengan anak dia?
So dia kata wal bintu makhluqah min ma'iz zina yahrumu 'ala zani nikahuha. Tak boleh kahwin. So kita ada tadi kan, sebab binti yang dimasukkan bin sini anak. So anak dari segi zahirnya, apabila mani kita tu ditumpahkan ke mana dengan dari segi lughawi, hakikat lughawi yang difahami, mana mani kita tu ditumpahkan ke mana, situlah anak kita. Yang perkahwinan itu majaz. Majaz, dia macam majaz. Ataupun kalau kita kata hakikat urfiyah, syar'iyah. So, hakikat urfiyah syariah ni bukan hakikat yang hakiki kan. Dia lebih macam majaz lah. Jadi maknanya yang ni majaz. So yang hakikinya mana tak kira, asal tak kahwin pun, asalkan mani itu ditumpahkan di mana-mana, itu anak kita. Siapa yang melahirkan mani kita, kan, itu anak kita. Jadi maknanya kalau perzinaan itu, anak yang dilahirkan itu dia anggap sebagai anak kita. Jadi tak boleh kahwin dengan anak zina di sisi mazhab Hanafi. Tapi Syafi'i boleh lah, sebab dia anggap hakikat anak itu ialah hakikat urfiyah syar'iyah. Maknanya bila sabit perkahwinan barulah dikira sebagai anak. Kalau tidak, bukan anak. So bila bukan anak zina, anak kita, malah kita berzina, boleh anak, dan ditakdirkan kita berkahwin dengan anak tu. Dia kata sah perkahwinan. Jadi Hanafi kata wal bintu al makhluqah. Anak perempuan yang dilahirkan dan diciptakan daripada mani yang hasil daripada perzinaan, maka haram dia kata mengahwininya. Haram ke atas penzina tu tadi mengahwini anak dia sendiri. Nikahuha. Sedangkan Imam Syafi'i kata waqala asy-Syafi'i yahillu. Halal nikah dia. Wasahihu, pendapat yang sahih, maknanya di sisi Hanafi, ialah sebagaimana yang kita katalah, maknanya tak boleh kahwin. Hanafi kata tak boleh kahwin. Makulna. Sebab apa dia kata li'annaha bintu. Kerana itu anak dia secara hakikinya. Dari segi huruf lah kan, huruf, dan dari segi penggunaan, maknanya yang dipakai oleh siapa-siapa. Macam kalau orang kafir sendiri pun. So dia bukan kira pun bab perkahwinan ni kan. So kalau dia duduk bersedudukan, duduk sekali, kalau boleh lahir anak, dia kata anak dia. So fatadkhulu tahta qawlihi hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. So ayat Quran kata diharamkan ke atas kamu, mak kamu dan juga anak-anak kamu. Jadi anak-anak ni, anak-anak zina tu adakah termasuk anak zina daripada lelaki yang berzina? Adakah itu dikira bapa dia lah kan? Adakah dikira anak dia? So ikut Hanafi masuk. Dan dia tak boleh kahwin dengan anak yang hasil daripada perzinaan dia. So kalau dah ada ketetapan macam ni, maka timbullah masalah furuk kan? So Hanafi kata haram nikah. So haram nikah artinya itu anak dia lah. Anak dia. Syafi'i kata itu bukan anak dia. Bukan anak. So bukan anak dia boleh nikah. So kalau anak dia tak boleh nikah. So kalau boleh nikah, kalau sabit nikah, kalau boleh nikah, artinya segala hukum hakam yang berkenaan nikah itu akan sabit lah. Yang ni pula segala hukum hakam yang berkenaan dengan nikah kahwin tak sabit. Kerana bukan anak dia, kerana anak dia tak boleh nikah. So waya tafarru'u, maka akan terpecahlah ataupun menjadi furuk daripada usul tadi, keluarnya hukum hakam. Berdasarkan ala dua mazhab tadi. Ala mazhabaini, iaitu mazhab Hanafi dan juga mazhab Syafi'i. Yang pertama, halawati, halal persetubuhan, min hilli wat'i. Maknanya kalau dia kahwin halal. Kalau dia kahwin dengan anak tu halal. Di sisi siapa? Syafi'i lah, sebab boleh nikah kan. So indahu lah, la indana, tak sabit. Hanafi tak sabit perkahwinan tu. Bila perkahwinan tu tak sabit, maka persetubuhan itu tidak
tidak halal. Yang kedua, min wujubi al-mahri. Wajib kena bayar mahar. So bila nikah sabit, contohnya kalau nikah tu sabit, berlaku persetubuhan, maka wajiblah bayar mahar. Di sisi Syafi'i, la indana, bukannya Syafi'i, bukannya Hanafi. Sebab Hanafi tadi kan, anak dia, sebila anak dia tak boleh kahwin lah. Tak boleh kahwin, tak ada erti lah maknanya. Kalau dia ditakdirkan bersetubuh juga, bersetubuh, wajib tak mahar? Tak wajib. So bila dah sabit nikah sabit, Syafi'i, maka wajiblah nafkah kan? Waluzumin nafaqati indahu, inda Syafi'i, la indana. So kalau sabit nikah, anak zina tadi, dikatakan bukan anak. So bila bukan anak, dia kahwin dengan ayah dia. So bila kahwin dengan ayah dia, sah nikah. Bila sah nikah, maka dia boleh, masing-masing boleh mewarisi antara satu sama lain dalam bab perwarisan. Wajarayani at-tawarusi. Berjalanlah. Jarayan. Berjalan hukum hakam berkenaan wirasat. Indahulah, la indana. Inda Syafi'i, la inda Hanafiyah. So bila sabit nikah, so suami ada power dah menghalang isteri daripada keluar dari rumah. Wilayah, ada kuasa. Min wilayati al-mana. So dia ada kuasa untuk menegah isteri dia tadi daripada keluar rumah ataupun berjalan pergi mari panggil burus. Kurang je mana, tapi yang ni lebih kepada pergi tanazuh. Keluar sembang-sembang, panggil burus. Yang ni keluar sungguh lah. Okay, satu, wa minha. Okay, satu dah kan? Mana dia ajar tadi cara mengenai pengenalan tentang cara memahami maksud nas. So ada beberapa cara dia. Nak tahu nas ni, mana Quran ataupun hadis ni dalam konteks ni, apa maksud dia sebenar. Kan kita dah belajar banyak tu hakikat, majaz, mana nak didahulukan, majaz ke hakikat. Bila berlaku berlawanan kan. Yang pertama tadi kita kata kalau bertemu hakikat dengan majaz, dia kata pilih hakikat. Yang kedua, usul yang kedua ataupun cara yang kedua, wa minha wa min turuki ma'rifatil murad bin nusus. Cara-cara nak tahu maksud nas, maksud hadis atau maksud Quran. Anna ahadal mahmalaini. Wa minha anna ahadal mahmalaini idza wajaba takhsisan fin nas dunal akhar fal hamlu ala ma la niras. Ma la yastalzimu takhsisa aula. Maksud dia kalau kita ada nas, contohnya perkataan lamastum. Lamastum. So lamastum ni ada dua makna kan? Satu makna jima', satu makna sentuh aja, masun ataupun lamsun. Pegang dengan tangan je. Ni pegang je, sentuh. Ni sentuh dengan tangan, yang ni jima'. So ayat Al-Quran aula mastumun nisa tu ada dua makna sini. So dua makna ni dia kata, kalau sekiranya kalau kita ambil yang ni contohnya, kita ambil yang ni atau mana-mana kita ambil, menyebabkan kita tak boleh pakai dia tu secara keseluruhan. Maknanya kalau kita pakai lamasa contohnya, sentuh, maka dia tak boleh pakai sentuh tu kepada semua jenis sentuhan. Ada yang terhalang, kita panggil taksis lah. Contohnya kalau kita pakai jima', semua jenis jinak boleh pakai, semua jenis jima' boleh pakai. Jima' sengaja ke, jima' tak sengaja ke, semua dia boleh dipakai. Jadi kalau semua boleh dipakai, so yang ni kita lebih pakai. Yang ni lebih kita aula kita pakai. Kalau yang ni, kalau kita pakai contohnya pegang, yang dia pakai ini jima'. So Syafi'i pakai lamasa, sentuh. Maknanya dia lamasa. So dia kata kalau pakai lamasa, dia tak boleh pakai untuk semua jenis lamasa. Sebab hanya boleh untuk lamasa untuk yang bukan mahram aja. Yang mahram tak apa sentuh mahram. Sentuh budak kecil. Kanak-kanak kecil perempuan sentuh dia
Boleh. Jadi tak menyeluruh kan? Kalau yang ni menyeluruh. So dia kata kalau keadaan macam tu, kita pilih yang menyeluruh berbanding dengan yang ada taksis. Anna ahada mahmalaini, salah satu daripada dua kemungkinan makna. Kan, jimu' atau lamasa. Idza wajaba, kalau sekiranya dia mewajibkan jadi taksis pada nas. Lamasa tadi ada dua kan? Satu untuk mahram, satu yang bukan mahram. Dia jadi taksis pula. Sentuh ni valid untuk yang bukan mahram saja baru batal wudu. Kalau mahram tak batal wudu. So dia dah taksis finnas dunal akhar. Falhamlu di kala itu kita tak pakai lamasa ni, kita pakai jima'. Kan? Falhamlu ala ma la yastalzimu. Kita pakai hak jenis tidak melazimkan berlakunya taksis. Yang ni tak perlu taksis. Semua jenis jima' boleh dipakai. Okey, so maknanya jima' tadi kan, so sama ada jima' dengan isteri pun dia batal wudu, jima' dengan mahram pun kan batal, dengan ajnabi ke kan, dengan bukan ajnabi ke, sengaja ke tak sengaja ke, semua bentuk jima' tak boleh. Contoh misalu yang diterang tadilah, ayat aula mastumun nisa. So wahai orang yang beriman, jangan kamu dekati solat dalam keadaan kamu mabuk sehinggalah kamu tahu apa yang kamu sebut tu. Tidak juga orang yang berjunuk, melainkan abidis sabil hatta tagtasilu. So junub pun tak boleh solat kan, melainkan dia kena mandi dulu hatta tagtasilu. Tapi kalau kamu sakit, maka hendaklah kalau kamu tak jumpa air, hendaklah kamu bertayamum. Kalau kamu musafir, kalau kamu tak jumpa air, hendaklah kamu bertayamum. Kalau kamu buang air besar ke buang air kecil ke, ja ahadum minkum minal gha'id. Kan, buang air, kalau kamu tak dapati air, maka hendaklah kamu bertayamum. Ataupun ini kan, ataupun kamu sentuh perempuan kan, ataupun kamu jima' sini maksudnya. So Syafi'i kata ini maksudnya sentuh perempuan. Kalau tak ada air, mana sentuh perempuan batal wuduk lah. So bila batal wuduk, nak semayang, tak ada air, di kala tu kena tayamum. Jadi ayat sini la masayula misu mula masatan wal mula masah. Sini masdar mula masah. Kalau kita apply dia, sudah ada dua makna sini, jima' dan juga lamsun, sentuh. Fal mula masah sini, kalau kita pakai bermakna jima', wika'. Lau humilat alal wika' kana nas, maka ayat ni ma'mulan bihi, dipakai, boleh dipakai dalam semua bentuk, fi jami'is suwar wujudil wika'. Kan? Wujudul wika' tak kira tadi kan, kita kata sama ada jima' tadi berlaku dengan isteri ataupun berlaku dengan mahram yang lain. Zina lah maksudnya. Dengan ajnabi ke, dengan sengaja ke ataupun tidak sengaja. Whatever lah maksudnya. Tapi kalau walau humilat alal masi bil yadi. So ayat ni kalau kita pakai bukan jima', maksudnya sentuh, kana nas, maka nas tu akan jadi khusus kepada maksusan bihi fi kasirin minas suwar. Yang ni jami'. Mana yang kita nak pilih jami' dengan kathir? Kathir mana sebab ada banyak. Banyak tu maksudnya all, semua. Macam yang kita sebut tadi, hanya sentuh yang sentuh batalnya sentuh yang bukan mahram, dan juga kanak-kanak yang kecil kan, yang kecil mana yang tak batalnya ialah yang mahram dengan kanak-kanak kecil. Kanak-kanak perempuan aktif lah. Fa in masal al-maharima. So kalau dia pergi sentuh mahram dia ataupun budak-budak yang belum sampai lagi umur apa? Umur balik ke apa? Tiflah saghira. Jiddan lah. Mana tak ada lagi syahwat.
So dia kata ini tidak ghairu naqidin, tidak membatalkan wudu. Itu pun dia kata ini pandangan Syafi'i sendiri, salah satu daripada fi as-sahih qauli Asy-Syafi'i. So mereka sendiri pun dah bagi-bagi dah. Kan? Maknanya nas mereka sendiri pun tak boleh pakai pada semua. Jadi lebih aula kita pakai yang secara keseluruhan. Okey, daripada ni satu batal satu tak batal kan? Sebenarnya Hanafi sentuh tak batal wudu. Syafi'i sentuh batal. So kalau batal tak batal sini timbul furuk masail lah sini kan. Wa yatafarra'u minhu al-ahkamu ala mazhabaini. Terpecahlah berbagai masalah furuk atas dua mazhab ini. Yang pertama, min ibahatis salah. Ibahatis salah. Maknanya kalau kita ada wudu, ini maknanya kes orang ada wudu, kemudian pergi sentuh bukan mahram, maka batal wudu ataupun tidak batal wudu kan? So Hanafi kata tak batal. So bila tak batal, haruslah solat itu. Ibahatus solat. Solat tu boleh walaupun sentuh wanita kan? Harus. Maknanya sah solat dia. Ataupun masalah sentuh Quran. Syafi'i ke Hanafi kan tak boleh nak sentuh Quran, kena ada wudu. So sekarang ini kita ada wudu, kemudian kita pergi pegang wanita, sentuh dengan isteri kita ke. So kalau Hanafi boleh sentuh lah. Masa kalau Syafi'i tak boleh sentuh. Sebab tak berwudu lagi. Ataupun min dukhulil masjidi. Ini bukan masalah yang dukhul masjid ini bukan masalah boleh tak boleh. Ini masalah aula tak aula saja. Aula ataupun tidak aula. Yang ni memang tak boleh kan? Boleh tak boleh, boleh tak boleh. Yajuz la yajuz. Yang ni aula tak aula aja. Dukhul masjid. Masuk masjid dengan berwudu. Aula tak aula ajalah. So dukhulil masjid, kalau sentuh kita ada wudu, kemudian kita pergi sentuh isteri kita. Kemudian kita pergi masuk masjid. So aulanya, kedua-dua pihak aulanya masuk masjid itu dengan berwudu. Jadi Hanafi dia masih ada wudu. Syafi'i dah kira tak ada wudu. Seolah-olah dia masuk tanpa wudu. So, dalam kitab Ihya Ulumuddin kata karahah, yukrah, makruh. Masuk tanpa wudu. Dan juga wasihhatil imamah. So kita ada wudu, kemudian pergi sentuh isteri, kemudian pergi jadi tu imam. So Hanafi kata sah jadi imam dia. Syafi'i kata tak sah. Fa yasihu indana duna indahu kan? Dan juga waluzumit tayammum inda adamin ma. So tiba kita ada wudu, kemudian sentuh wanita, sentuh isteri, musafir dah pada pasir. So tiba-tiba air hilang, tak ada. Hilang air habis, air wudu hilang, tumpah habis. So masa tu macam mana? Dia kata wajib tayammum inda adamin ma. So Hanafi tak batal lagi, boleh semayang lagi. So Syafi'i dah batal dah. So bila batal nak semayang, kena ada taharah. Jadi wajib kena tayammum dikala tiadanya air. Ataupun min tazakkuril massi fi asna'is salat. So, tengah solat teringat, oh sentuh tadi sentuh isteri lah tadi. So batal ke tak batal? So Syafi'i batal lah. Kalau Hanafi kena berhentilah Syafi'i. Kalau Hanafi carry on, jalan saja. So tazakkur, teringat masa dalam sembahyang, menyentuh isteri fi asna'is salat. Ketika dalam solat tu teringat. Okay, dua ada usul dia bagi kan? Kaedah dia. Kaedah yang ketiga, cara memahami nas kalau bertembung. So mana kita nak pilih? Contoh ni masalah kiraat. Kalau ada dua kiraat dan dua-dua kiraat tu kita boleh apply, so kita akan tumpukan kepada dua-dua.
In wa minha anna an-nassa nas Quran idza quri'a bi qira'ataini. Kalau boleh dibaca dengan dua qiraat. Ini kes Quran. Hadis pula ada dua riwayat yang berlainan. Au ruwiya bi riwayataini. Artinya lafaz dia tu berlainan sikit. Bilafzain ini. Kana al-amal bihi, maka nak beramal dengan nas tu ala wajhin, dalam bentuk yakunu amalan, boleh nas tu boleh yakunu amalan, boleh diamalkan kepada dua-dua bentuk tu, lebih aula lah. Lebih aula. Kalau kita pilih cara supaya kita raikan kedua-duanya, itu lebih aula. Contoh, berbanding dengan kita pakai satu saja qiraat. Kita pun guna yang ni aja hukum dia. Misaluhu, contohnya ayat Al-Quran, wa arjulakum ilal ka'bain. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, jika sekiranya kamu nak solat, maka hendaklah kamu basuh muka kamu, basuh tangan kamu sampai ke siku. Kemudian kamu sapu, dia kata. Sapu kepala kamu dan sini ada dua qiraat. Satu qiraat baca dengan wa arjulakum. So kalau kita baca wa arjulakum, maka dia ataf kepada faghsilu wujuhakum sini. Artinya kaki ni kena basuh. Tapi kalau kita baca wa arjulikum, baca bagi bawah, sebab qiraat ada baca bagi bawah juga. So nak tak nak dia punya ni ataf kepada biru usikum. Artinya sapu. Sapu kaki dengan basuh kaki. Jadi Hanafi kata, kalau kita boleh raikan kedua-duanya, lebih bagus. Pendapat kita tu, cara kita solve the problem tu, kita boleh pakai apply dua-dua. So macam mana cara apply dua-dua? Yang pertama dia kata, wa arjulakum ni, pakai ni, kes basuh ni, kes tak pakai khuf. Kalau tak pakai khuf, kaki telanjang, boleh basuh. Tapi kalau musim sejuk pakai khuf, kan tak boleh buka. Itu kita pakai sapu lah. Sapu kaki, maksudnya sapu khuf tu hakikatnya sebenarnya adalah sapu kaki. So kita lebih, dengan kita faham macam tu, dia kata, so kita raikan kedua-dua qiraat. Quri'a bin nasab, ataf kepada al-maqsul, yang dibasuh, mana muka dan tangan tu tadi. Kalau baca dengan jan wa bil khafdi, ataf kepada yang disapu, al-mabsuh, maknanya kepala. Jadi kalau kita applykan fahumilat qiraatul khafs, kita applykan, kita gunakan qiraat khafs ni untuk keadaan ala halati takhaffuf, pakai khuf. Kemudian wa qiraatu, kita applykan qiraat nasab ni dalam keadaan, ketika keadaan ala halati adami takhaffuf, bukan pakai sepatu khuf. Wa bi'tibari hadzal makna, dengan mempertimbangkan makna ni, cara penyelesaian kita tadi tu. Qala ba'du, qala al-ba'd, sebenarnya dia kata keharusan masah, boleh sapu atas kuf ni, sebenarnya bukan daripada hadis, daripada Quran tu sendiri. Sabata bil kitab. So yang ma'rufnya kita bil hadis kan, ma'rufnya bil hadis. Hadis sampai dikatakan tahap mutawatir, sapu atas kuf. Ada, kalau Umdatul Qari dia kata ada 80 sahabat meriwayatkan hadis sapu atas kuf. Hasan Basri kata 70 orang sahabat. So dia kata kita boleh buktikan dengan cara kita ni, saya kata Quran tu sendiri boleh bukti sabitnya safu ala khuf. Okey, satu qiraat yang kedua ayat hatta yatharna. So mereka bertanya kamu, yas'alunaka 'anil mahid wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kamu tentang darah haid. Katakan ia adalah darah penyakit
azar, kotoran. Fa'tazilun nisa. Adalah kamu jauhi wanita ketika dia berhaid. Jangan kamu dekati dia, maknanya jangan kamu bersetubuh dengan dia sehingga mereka suci. Hatta yathurna. Ada qiraat. Satu qiraat baca dengan tasydid. Hatta yattahharna. Hatta yattahharna. Ta pun bersabdu, ha pun bersabdu. So ada dua qiraat. Satu qiraat yang takfif, tak bersabdu, satu bersabdu. So yang bersabdu ni apa khususiat bersabdu? Sabdu lil mubalaghah. Untuk menunjukkan mubalaghah. Kalau yang ni tak ada unsur mubalaghah. Body sendiri itu sesuatu yang ditasydidkan, so kadang-kadang menunjukkan makna mubalaghah. Jadi satu mubalaghah, satu tak mubalaghah. Sehingga mereka tu suci. Suci yang macam mana kita kata mubalaghah? Suci yang macam mana kita kata tak mubalaghah? Kalau Hanafi, bila tempoh haid tu dia kata 10 hari. Syafi'i kata 15 hari. Syafi'i kata, Hanafi kata 10 hari. So 10 hari itu tempoh akhir dia. So maknanya bila masuk 10 hari, habis 10 hari itu kira tak kira mandi ke tak mandi ke, kira suci. Tapi kalau sebab dia dah kata dah, maknanya titik akhir dia tu menunjukkan suci itu 10 hari. So bila dah sampai 10 hari itu tak perlu lagi tunjukkan bukti bahawa dia tu suci. Tapi kalau sebelum 10 hari, itu tak ada bukti. So nak kena tunjuk bukti itulah dengan mandi. Maknanya kena mubalaghah mandi. So mandi itu sendiri, kan mandi itu sendiri menunjukkan kemubalaghahannya. So dua lah situ. Yatahharna, yatahharna. So maksud dia, kita apply dua-dua. Qiraat tu kita pakai dua-dua. Satu, kalau kes 10 hari biasa, dia kata dia lintas 10 hari biasa, so kita pakai yatahharna. Tapi untuk yang sebelum maksudnya 9 hari ke 8 hari lah, kebiasaan dia 9 hari 8 hari, dia kena mandi. Wajib kena mandi. So kita apply dua-dua. Yang ni tak perlu mandi. Sudah kira 10 hari itu dah kira bersih dah. Maknanya boleh bersetubuh tanpa mandi. Wa kadzalika qauluhu ta'ala. Demikian juga seperti mana arjulakum ada dua qiraat, yang ni pun ada dua qiraat. Hatta yathurna boleh dibaca dengan tasydid, baca tasydid yatahharna. Quri'a bi tasydid. Wa takfif yani lah. Yathurna. Fa yu'malu bi qira'ati takfif, maka diamalkan untuk yang qiraat takfif fima idza kanat ayyamuha, pakai pada fima idza kanat ayyamuha asyaratan. 10 hari. Yang takfif tu kan? Tak perlu mandi. Wa bi qira'ati tasydid fima idza kanat ayyamuha dunal asyara. Kurang 10 hari. 9 hari, 8 hari. So waktu kena mandi. Ghuslu. Tasydid mana kena mandi. Sebab itulah menunjukkan kamalut taharah dia. Kesempurnaan taharah dia. Kena tunjuk. Yang ni memang 10 hari dah sempurna dah. Wa ala hadza. So berdasarkan kepada penggunaan kita tadi, apa ni? Alhamlu bihi wal amal. Wa ala hadza wal amal. So kita apply untuk kedua-dua dan kita amalkan. Qala ashabuna dalam masalah furu'. Maknanya mandi dengan tak mandi kan? Idzan qata'a, apabila terputus darah haid. Idzan qata'a damul haid, kurang daripada 10 hari. Ayyami. So kalau 10 hari, kurang 10 hari, dia kena mandi kan? Lam yajuz wat'ul haid. So tak boleh. Tak boleh jima' dengan wanita yang haid tadi, sehinggalah dia mandi dulu. Hatta taghtasila. Sebab kesempurnaan taharah dia, li'anna kamalat taharah sabit dengan tunjuk mandi tadi, bil ikhtisali. Berlainan jika sekiranya terputus darah, walau in qata'a damuha, kalau terputus darah dia, darah haid, kalau 10 hari,
li 'ashrati ayyamin, maka boleh. Jaza wad'uha, sebelum mandi. Qabla ghusli lah mandi. Li'anna al-mutlaq at-taharah, kerana taharah semata-mata taharah sudah pun sabit dengan hanya terputusnya darah. Selepas putus darah 10 hari tak ada dah. Itu akhir dah. Jadi daripada ni juga timbul permasalahan furu', walihada, dengan sebab ni, dengan sebab 10 hari, sebelum 10 hari kena mandi dulu. Kalau 10 hari penuh, 10 hari penuh tak perlu mandi. So kita boleh kata kalau masalah solat contohnya, macam mana? Perlu qada tak perlu qada? Idzan qata'a, bila darah terputus. Idzan qata'a damul haid, 10 hari. Untuk tempoh 10 hari putus. Habis 10 hari lah. Penuh. Li 'asharati ayyamin. Mana aksarul haid indah Hanafiyah 10 hari. So hari yang terakhir lah ni 10 hari. Li 'asharati ayyamin. Kemudian fi akhiri waktu salat. Putus haid tu 10 hari dah, hari akhir. Kemudian waktu solat tu pun tiba-tiba, waktu tu pun kebetulan akhir waktu solat. Jadi wajib tak solat dia tu? Sebab dia tak perlu mandi kan? Kira wajib lah. So wajib. Talzamuha faridatul waqti. Wa in lam yabqa min al-waqti miqdaru ma taghtasilu fihi. Walaupun maknanya akhir waktu tu, mana kira-kira kalau pergi mandi, tak sempat. Waktu akan habis. Sebab dia tak perlu mandi. Kenapa nak pergi mandi? Dia boleh solat terus. Kan? Ambil wudu, solat. So walaupun dia kata tak cukup waktu. Wa illam yabqa minal waqti miqdaru ma taghtasilu fihi. Berlainan dengan yang kurang daripada 10 hari. Sebab tadi kurang 10 hari tu syarat dia kena mandi. Jadi dia bergantung kepada ada peluang untuk mandi ke tak ada peluang untuk mandi. Keputusan nanti, hukum tadi. Hukum nanti bergantung kepada ada tak waktu untuk mandi, cukup tak? Walau in qata'a damuha. Kalau darah dia terputus kurang daripada 10 hari. Li aqalla min 'asharati ayyamin. Dan kebetulan pada akhir waktu, fi akhiri waktu solat. Kita tengok waktu tu ada tak sempat nak mandi, tak sempat. Baqiya minal waqti, kalau masih ada remain lagi waktu, qada-qada boleh mandi. Sekira-kira miqdar ma taghtasilu fihi, dan sekira-kira dia sempat bertakbiratul ihram. Wa tuhrimu as-salata. Maka dikala tu wajib. Wajib dia solat. La lazimatha al-fariḍah. Wajib solat dia. Maknanya kalau tak semaya pun kena qada lah kan. Wa illa, tapi kalau waktu tak cukup, sekira-kiranya waktu tu kira nak habis dah dalam masa 5 minit, tak sempat 5 minit nak pergi mandi lagi, tak sempat. 5 minit tak sempat, so maknanya tak wajib ke atas dia. Wa illa fala talzamuha al-fariḍah. Habis. 3 je dia bagi. Seterusnya, dia nak sebut tentang beberapa cara istimbat hukum yang dianggap lemah. Terutama sekali yang disebut sini, yang mazhab Syafi'i lah. Summa nazkuru, kemudian kita akan sebut cara-cara turukan minat tamassukat. Pegangan ni maknanya cara berhukum lah. Tamassukat, berdalil, pegangan maknanya berdalil dengan dalil yang dhaif. Cara pendalilan yang dhaif. Minat tamassukati ad-dhaifah. Kita sebut ni untuk liyakuna zalika tambihan, sekadar untuk memberi perhatian ala maudhi'i khalal. Tempat-tempat yang khalal, yang ada kepincangan fi hadzal naw, dalam cara pendalilan. Yang inilah, bentuk yang ini yang kita nak sebut. Jenis yang ini, jenis yang kita nak sebut. Yang pertama, pendalilan yang pertama. Minha,
anna tamassuka berpegang sebagai dalil dengan riwayat ni untuk kes muntah membatalkan wuduk, muntah tidak membatalkan wuduk, sebab Hanafi muntah membatalkan wuduk. Syafi'i muntah tidak membatalkan wuduk. So Syafi'i dia kata guna hadis tu. So berpegangnya dengan hadis tersebut dianggap sebagai dhaif. So anna tamassuka bima ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpegang dengan apa yang diriwayatkan oleh Nabi, annahu qa'a, bahawa Nabi pernah muntah kemudian falam yatawadda. Nabi tidak berwuduk. So ada komen sini hadis ni dia kata hadis gharib jiddan, bawah ni. So gharib jiddan, Zahirin kata gharib jiddan, dan Hafiz Ibn Hajar lam ajidhu annahu qa'a wa lam yatawadda. Yang adanya qa'a yatawadda. Qa'a yatawadda. Ini sokoh Hanafi lah. Qa'a yatawadda. Okay. Li isbati. So dia kata guna hadis tu untuk menyabitkan annal qai'ah, bahawa muntah tidak membatalkan wuduk. Ghairu naqidin. Syafi'i katakan. So tamassuk ni dia anggap dhaif lah. So ni khabar anna yang pertama bukan khabar anna yang kedua. Anna tamassuka sini kan, anna tamassuka sekian ni dhaif. Sebab li'anna al-asara, kerana asar tadi, mana hadis tadi, ialah jenis hadis fi'li. Nabi buat. So Nabi buat, melainkan kalau kata Nabi buat, kemudian Nabi kata, buat macam ni. Jangan sekian Nabi sebut. Dia explain dengan suruh sahabat, kamu kena buat macam ni. Nabi buat perbuatan Nabi itu ada ihtimal. Sama ada wajib ke, ataupun itu pilihan dia ke, ataupun pilihan dia nak berwuduk, tak berwuduk kan. Kalau di sini, lam yatawadda. Itu pilihan Nabi tak berwuduk. Li'anna asara yadullu ala anna al-qai'a la yujibu al-wudu'a fil hal. So kalau kita tengok hadis ni, kalau kamu in case kamu nak pakai jugalah. In case kamu nak pakai juga hadis ni. So hadis ni seolah-olah menunjukkan bahawa perbuatan tu terus berlaku. Kerana Nabi muntah, kemudian terus Nabi tak berwuduk. Filhal. Tak bermakna, maknanya waktu tu Nabi tidak berwuduk. Ini hadis ni tidak menunjukkan lepas tu Nabi nak solatkan Nabi pergi ambil wuduk. So dia kata ini filhal aja. Yang tu kita pun kata wala khilafa fihi, kita pun kata gitu. Wala yatawadda, kita pun tak ada persoalkan Nabi tak berwuduk. Tapi yang problem yang kita nak highlight di sini ialah dia tu membatalkan wuduk qada. Tidak bermakna Nabi tak berwuduk waktu tu, dia menunjukkan bahawa dia tidak membatalkan wuduk. Mungkin dia membatalkan wuduk tapi lepas tu Nabi berwuduk. Wa innamal khilaf kita di sini ialah fi qaunihi qaid tu, muntah tu nakis wuduk kata nakis. So Hanafi masing-masing pakai hadis lah. Masing-masing pakai hadis. Kalau Syafi'i, tengok hadis-hadis ni banyak lah. Hadis-hadis Syafi'i yang lain pun semua menunjukkan, tengok sini hadis. So hadis tadi dia kata tak sabit di sisi muhaddis. Bahasa apa tak khilafu fil hadis sahih. Yang tadi tak berwuduk kan. So banyak hadis-hadis yang menunjukkan Nabi berwuduk. Faqa'a fatawadda'a. Faqa'a fatawadda'a. Wa minha ma akhraju Malik min hadis Ibn Umar mauqufan. Kana idza ra'ifa raja'a fatawadda'a. Ini sokong Syafi'i belakang ni kan. Hanafi lah ni. Idza ra'ifa raja'a fatawadda'a. Dan seterusnya, okey, dhaif sini kama stadalla bi Syafi'i wa man tabi'ahu. So dalil dia kata, dalil Syafi'i bima rawana al-wudu' law kana wajiban alaihi la tawadda'a kai la yakuna tarikan lil wajib alladhi kana alaihi. Kama stadalla bi Syafi'i wa man tabi'ahu wajhu tamassuk bima ruwiya an al-wudu' law kana wajiban alaihi. Bukan wajib, mestilah Nabi terus berwuduk lah kan. So dia dah jawab tadi, itu hadis fi'li je. Perbuatan Nabi tak berwuduk tak bermakna selepas tu Nabi tidak menunjukkan itu wajib tak wajib. Ini satu lagi dia kata fa tadi.
Fa tu menunjukkan ta'kid, terus. Spontan je berlaku. Bukan menunjukkan lepas tu. Ini perbahasan fiqh sajalah, tapi dari segi kekuatan hadis tu kuat yang tidak membatalkan wuduk. Wa kadzalika at-tamassuk biqaulihi hurrimat alaikumul maitatu. Begitu juga berdalilkan, berpegangnya dengan dalil hurrimat alaikumul maitatu. Ayat ni digunakan untuk menyatakan binatang atau bangkai yang jatuh ke dalam air yang sedikit, air itu akan jadi najis. Bangkai itu akan menajiskan, jatuh, lalat ke, nyamuk ke dalam air yang sedikit. So bangkai itu jatuh, dia kira air itu jadi mutanajis. Dalilnya ni lah, sebab mai tadi. Diharamkan bangkai. So bila diharamkan sesuatu yang diharamkan, dia kata tak ada kehormatan, hormah dia hilang. So dia kata yang ni, ayat ni untuk menyabitkan rosaknya air. Fasadil ma', mak yang sedikit, bi mauti, maknanya tidak suci lagi air itu untuk berwudu, bi mauti az-zubab, dengan disebabkan matinya lalat. So pegangan tadi tu, termasuk tadi dianggap sebagai dhaif. Sebab nas ni nak tunjuk apa benda sebenarnya? Li'anna nas yusbitu, nak sabitkan tentang haramnya bangkai saja. Haram bangkai tu semestinya kalau air tu pun air akan jadi rusak. So haramnya bangkai ni kita pun setuju, wala khilafa fihi. Tapi yang kita persoalkan sekarang ni, nama khilaf kita di sini ialah tentang air tu rusak ke tak rusak. Air tu najis ke tak najis. Fi fasadil ma'i. Dan yang ni tidak menunjukkan wala dalil fi al-maitat, fasadnya air. Tengok bawah tu. Nombor 5. Ni dia kata. Ni dalil Syafi'i lah. Sebab dia kata tak kira lah lalat ke apa ke, kalau dia mati, so dia pun masuk dalam kategori bangkai. So bangkai tadi macam Quran kata sebut, dia haram. Dan haram ni, wal hurmatu la bi tariqatil karamah. So haram, kita ada satu bangkai, dua jenis bangkai. Manusia dia jenis ada kehormatan. Kalau selain pada manusia, dia tak ada kehormatan. So manusia dia tidak menajiskan. Tapi kalau bangkai yang tak ada karamah, so dia menajiskan. So wal hurmah la bi tariqi al karamah. Kan? So ini tanda kepada najis. Jadi sabitlah fasad air tadi. Dengan hanya matinya zubat dalam tu. Li'annahu, kerana bangkai tadi, zubat dah jadi bangkai kan? Bangkai najis. Tapi Hanafi jawab, bukan gitu. Rusaknya air itu bukan faktor bangkai itu saja, faktor lain. Faktor asalnya darah. So darah tu kan najis. So bila mati, darah tu akan masuk dalam daging. Masuk dalam itu. Jadi bila masuk dalam air, so darah tu akan keluar. Daging dan masuk dalam daging apa semua tu. Air itulah yang menajiskan. Kalau lalat apa semua ni bukan binatang yang ada darah. Dari segi darah, tafsiran fuqaha lah. So tak ada darah dia tu tidak menajiskan air. So la nusallimu hadha ala al-itlaq. So kita tak terima secara bulat-bulat macam tu. Kerana yang menajiskan pada bangkai ni ialah bercampurnya dia dengan darah. Sedangkan wa ma la damalahu laisa bi munajjis. Tak ada darah dia tidak menajiskan sesuatu. Okey, yang seterusnya termasuk yang dhaif juga ialah tentang adakah semestinya air itu sahaja alat untuk bersuci? Alat untuk menghilangkan najis. Hanya air saja ke? So ikut Hanafi, tak semestinya untuk menghilangkan najis itu dengan air. Boleh apa-apa saja yang boleh menanggalkan
zat tadi, zat najis. So Syafi'i dia berpegang pada ni. Dia kata kena dengan air. Sebab hadis ni dia pakai. Wa kadzalika at-tamassuku biqaulihi, begitu juga dhaif. Wa kadzalika at-tamassuku biqaulihi uttihi. Darah yang lekat pada kain tu, pada pakaian tu. So Nabi kata ke Asma, huttihi, kamu hilangkan dia. Kutis. Kutih ni kutih dia, kutis. Kemudian kamu gosok-gosok dia dengan tanganmu. Summa krusihi. Kemudian barulah kamu jiru dengan air. Summa ghsilihi bil ma'. Basuh dengan air. So kan bil ma' ni, basuh dengan air. So yang kamu kata tu, kamu guna ayat ni, hadis ni untuk menyabitkan isbati annal khalla, bahawa cuka ke apa-apa kemikal la yuzilu an-najisa, tidak boleh menghilangkan najis. Termasuk kamu tu, kamu guna untuk rak kami tu adalah dhaif. Hadis ni untuk rak kami dhaif. Sebab hadis ni li'anal khabara yaqtadi, nak menunjukkan wajibnya wujuba ghasli ad-dami bil ma'. Kan? Wajib basuh dengan darah tadi, cuci darah dengan air. Kemudian dia terikat di situ dengan keadaan waktu tu. Fa yataqayyadu bihali wujudi daman ala al-mahalli wala khilafa fihi. Kan? Suruh basuh tu, sebab apa Rasulullah suruh basuh dengan air tu? Sebab masih ada lagi darah. Ada seorang mari jumpa Asma mengadu tentang ni lah, tentang darah haid yang kena pada pakaian dia. So Asma pun mengadu pada Rasulullah. So Rasulullah jawab. So sini fataqayyadu bihali wujudi dam. So kebetulan mak tu kita diguna basuh tu sebab darah tu masih ada lagi pada tempat tu. So kalau darah tu masih ada, kita pun kata basuh dengan apa pun. Kebetulan itu ada air, dengan mereka tu ada air dan kebiasaannya menggunakan air, so gunalah air, wala khilafah, kita pun kata gitu. Tapi yang diperselisihkan sini ialah kalau guna benda yang lain tapi dia boleh menanggalkan darah tu, najis tu, boleh ke tak boleh? Sebab asalnya guna air tu bukan untuk menghilangkan najis. So wa innamal khilafu fi taharatil mahal. Khilaf kitanya ialah sucinya atau bersihnya tempat tu yang kena tu ba'da zawali dammi, selepas hilangnya darah, bil khalli, dengan cuka. Sini dia kata cuka. Zaman dia tu cuka lah, kita guna kemikal kita lah. Wa inna khilaf fi taharatil mahal ba'da zawal dam bil khalli. So Hanafi tengok mana? Tengok maqasid dia tu lah. Tujuan apa, illah di situ. Illah boleh mengizalahkan tu. So li'anna al-amra yaqtadi wujubu ghasli bil ma' falau jaza ghaslu bi ghairi al-ma' lazima tarkul i'timar. Wa huwa ghairu jaiz. Ini hujah Hanafi Syafi'i lah kan. Sebab seolah macam nas tu nak sebut terang-terang secara zahirnya guna air kan. So yang Hanafi pula jangan. Ini kata penggunaan ain ma'zli bukan yang wajib bil ijma', bal wajib izalatun najasah kaifa makana. So misalnya kalau waktu buat darah tu sekiranya kita berjaya hilangkan semua, tak wajib pun dengan air kan. Sebab tu dia kata kalau contohnya walihada lau qata'as saw, pergi gunting, tak basuh tak apa, pergi gunting tempat najis tu, so tak payahlah guna air kan. So kalau guna air tu wajib juga, teruk lah.
Tak boleh pakai dah pakaian tu. So maksudnya macam tak beramal dengan hadis lah. Hadis kata kena juga cuci dengan air. So kita ambil apa? Ambil ni kita katakan kita gunting tempat tu ke ataupun pakaian ni buang tu ke. Kan saqata anhu istimalman. Kan? Kalau kita buat macam tu mana tak guna dah air kan. So kalau guna air itu wajib bi'ainihi lama saqata. Kan? Saqata anhu istimal. Tak dikatakan dia tak boleh tak guna air kan. Okey, satu lagi wa kadzalika at-tamassuk bi qauli alaihi wasallam fi 40 syatan syatun. Sama juga berhujah dengan sabda Nabi 40 ekor kambing biri-biri kena bayar zakat seekor kambing biri-biri. Bukan hanya guna biri-biri saja, tak boleh guna bayar kimah dia tak boleh. Guna biri-biri juga. Kan? Diisbati untuk menyabitkan tak boleh adami jawazi bayar dengan kimah. Daf'i qimah. So pegangan macam ni dhaif. Kerana hadis ni, ayat macam ni, ungkapan ini, li'annahu yaqtadi wujub syah. Wajib kan? Wajib syah ni. Wajib syah tu kita pun terima wala khilafa fihi. Tapi yang kita khilafnya gugur tak kewajipan kita kalau kita pergi bayar dengan khimah. Sebab asal maksudnya ialah untuk tolong orang fakir. So kalau buih syah kepada orang fakir menyeksakan dia lagilah berat kan? Tak sampai maksud dah tujuan. Wa innamal khilafu fi suku, gugur kepada kewajipan kalau kita ganti dengan duit bi adai qimah iwada minasy. Sama juga dengan berpegangnya tamassuku dengan ayat wa atimmul hajja wal umrata lillah. So Syafi'i guna ayat ni untuk menyabitkan li isbati wajibnya umrah. Syafi'i wajib umrah. Hanafi sunnah umrah. Ibtidaan. Mana ibtidaan ni bukan dia mula, mana sebelum dia mula lagi tu. Sebab dia nak bezakan dengan sini kalau kita yang sunat pun once kita mula dia jadi wajib. Yang ni ibtidaan lagi, ibtidaan sebelum mula lagi wajib atau tak wajib? So Hanafi kata sunat. Syafi'i kata wajib. Wajibnya dalil ni lah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ni fi'il amal kan? Wajib sempurnakan. Li'anna nas ni menuntut sini kata atimu wajib sempurnakan. Wajib itmam. Apa maksud wajib itmam? Maknanya kita bila kita mula dah kita kena sempurna. So wazalikal itmam innama yakunu ba'da syuruk. Sedangkan itmam maksudnya bila dah mula. Wala khilafa fihi, tak ada khilaf tentang wujubul itmam. Ya, kena wajib itmam. Yang khilafnya wa innamal khilafu fi wujubiha ibtidaan. Yang kamu kata tadi wajib. Awal-awal lagi wajib. Min qabli syuruk, sebelum mula lagi. Kan? So dalil dia ada masing-masing lah. Maksudnya ni dalil Syafi'i, kalau Hanafi sunat tu sebab tempat yang lain, sebab yang ni kan dia iring dengan wa'atimu sini. Kalimah wa'atimu tu sendiri tidak. Di tempat lain sebut wajib haji sahaja, tak sebut umrah. Wal hajju asyhurun ma'lumat hanya disebut itu kan, haji saja maklumat, tak sebut haji dengan umrah tu sekali-sekali tak ada. Wa kadzalika at-tamassuk bi qawlihi. Ini pun juga menggunakan hadis ini sebagai dalil untuk menyatakan ini baik ni kalau kita jual beli yang fasik, maknanya jual beli riba. Kan hari tu kita belajar kalau baik tu fasik, baik yang fasik, tapi baik tu masih valid kan? Boleh milik masih lagi valid. Milik masih lagi valid Hanafi kan? So Syafi'i kata tak dah. Kalau fasik, milik tak boleh dah.
Saya dia kata kalau dalil ni tak cukup, dhaif. Wa kadzalika at-tamassuk biqauli la tabi'u, jangan kamu jual beli dirham dengan dirham, dengan satu dirham jual dengan bayar diganti dengan sebagai lawan 2 dirham, 1 sa' lawan 2 sa'. 1 cupak dengan 1 cupak lah. Untuk kamu sabitkan hadis ni dengan sabit li isbati bahawa baik yang fasik ni, baik yang rosak sini, la yufidul milk. Kamu kata sebab yang ni baik fasik, maka dia tidak lagi boleh memiliki tuan tu. Maknanya baik tak boleh menerima mabi', qimah, saman, mustari tak boleh terima mabi'. Dhaifun. Li'ana an-nas, kerana nas ini nak yaqtadi tahrim al-bai'. Dia nak cerita tentang haramnya baik fasik saja kan. Yang ni pun kita terima la khilafa fihi. Tapi khilafnya milik tu sabit atau tak sabit. Ini dah perlukan pada dalil lain yang kita sebut tadi dulu. Kalau kita larang satu perbuatan yang syar'i, maka dia kekal syar'i. Wa innamal khilafu fi subuti milki wa adamihi. Sabit kalau tak sabit. Begitu juga kalau kamu berpegang dengan hadis ni, dengar ni dikata jangan kamu berpuasa pada hari tasyrik, hari raya dan hari tasyrik, kerana hari itu ialah hari yang untuk makan minum dan hari untuk bi'al, untuk jima'. So kamu berpegang dengan hadis ini untuk menyabitkan isbati bahawa nazar pada hari bisaumi yaumin nahar, nazar puasa kita nazar dikerjakan pada hari, kita niat untuk nazar pada hari raya atau hari tasyrik, kamu kata tak sah, la yasihu, dhaif. Dhaif. Sebab dulu kita kata benda yang af'al syar'iyah dia valid kan. Li'anna an-nassa yaqtadi, nas ni hanya menuntut supaya haram dari segi perbuatan saja, perbuatan fi'il. Wa huwa shaum fi hadhil ayam. So haram. Tapi valid tak valid. Mana haram tu mana dosa lah. Dia tak kata sah, batal tak batal. Wala khilafa fi qawni haraman. Haram tu kita pun terima. Tapi sah ke tak sah puasa tu. Maknanya puasa tu puasa sah, tapi berdosa tu masalah lain. Wa innamal khilafu, khilaf kita sini ialah tentang fi ifadatil ahkam, tentang faedah hukum ma'a qawni haram. So walaupun haram, ada keluar di situ hukum hakam, sabit tak? Hukum hakam. Sedangkan dia kata wal hurmatul fi'il, haramnya sesuatu perbuatan tidak bercanggahan dengan sabitnya sesuatu hukum. La tunafi tarattubah ahkam. Contohnya, seorang bapa, fa'inal abah, kalau dia pergi bersetubuh dengan jariah anak dia. Anak dia tu ada hamba perempuan, kemudian dia pergi bersetubuh. So lawis taulada. Maknanya taulada tu dia pergi bersetubuh dengan jariah. Jadi jariah tu boleh anak. So anak tu anak dia lah. Jariyata ibnihi. Perbuatan dia pergi bersetubuh dengan hamba anak dia tu haram. Tapi sabit tak sabit milik anak tu ke dia? Sabit. Jadi perbuatan haram, hukum sabit. Ada dalam syariat. Wa yasbutu bihi al-milku lil abi. So bila jadi milik dia dah, so dia kena bayarlah qimah jariah tadi. Wa lazimathu qimatun jariah. Ni bukti-bukti bahawa benda yang haram tapi sabit, hukum sabit. Lau zabaha syatan, kalau dia pergi sembelih kambing biri-biri dengan sikin pisau yang dia rampas, maksubatin, itu perbuatan haram. Tapi daging tu halal. Wa yahillul mazbub, boleh makan pun, wa yu'kal. Lau ghasala sauba, kalau dia pergi basuh baju yang kena najis dengan air yang dicuri, dirampas, dima'in maksubin, haram perbuatan tu. Yakunu haraman. Tapi baju cuci. Wa yathuru as-saubu. Air tu dengan air walaupun dicuri, dirampas,
tetap saud tu suci. Walau wati'a imra'atan. Kalau sekiranya dia pergi bersetubuh dengan seorang perempuan, isteri dia lah. Yang ni yang ulang yang dulu. Pergi bersetubuh dalam keadaan haid, yakunu haraman. Tapi wa yasbutu bihi ihsanu wati. So walaupun bila dia bersetubuh walaupun haid bersetubuh pada waktu haid itu haram. Tapi bila dia bersetubuh valid dari segi dia anggap dia sebagai orang yang bukan lagi kita panggil apa? Orang berkahwin yang belum berkahwin ni. Teruna tak teruna. Tak teruna lagi, muhsin. So bila dia tak teruna lagi, so sekarang ni dia tak teruna lagi lah. Walaupun persetubuhan tu haram. Dan juga wayasbutul al-hillu li zawji awal. So mana perempuan tadi sabit halal kepada suami yang pertama. Maknanya untuk kembali kepada suami yang pertama kalau dicerai tolak 3 kan? Untuk kembali kepada kena cina buta lah kan? So cina buta tu selepas bersetubuh kan? So bersetubuh tu adakah dikira masa haid tu kira bersetubuh? Kira. So maknanya kalau diceraikan selepas tu, maka dia boleh kembali kepada suami yang pertama. Allahu a'lam bishawab.